Dia cerita orang mengaji agama, dia faham kan. Orang tak mengaji agama, dia tak faham. Dia nampak kuandaan, dia nampak RM15, RM20. Salam, cium tangan, peluk. Buat apa sekarang ni sedih kita tengok makcik-makcik pun salam dengan pemimpin ni. Ya, pemimpin datang satu kampung, makcik-makcik pakai tudung, kakak-kakak pakai tudung pun salam dengan pemimpin. Salam buat apa? Kita tangan kita sentuh dengan tangan lelaki, mana boleh? Salam nak dapat hadiah, nak dapat beras 2-3 kapit, salam dengan pemimpin ni. Hukum dia haram, laknatullah, tak boleh dia tu, laknat Allah tu. Besar. Kan? Jadi dah tak nampak haram. Kita orang perempuan ni mudah je. Kalau pemimpin mari ulur tangan, kita buat lari dulu. Jangan nak salam dengan dia. Kalau dia ada mari ulur juga kat kain tudung, kita ada lapik. Sudah. Selesai. Tinggal gitu je. Biar ada rezeki sikit hukum. Niat kita nampak dia ulur tangan, kita pun salam dengan dia. Dia boleh biar TV ambil gambar semua. Salam dengan menteri. Salam kepada menteri. Salam kepada menteri. Allahu Akbar syukurnya. Padahal hukum dia haram. Dia tak perasan. Baik. Sebab tu Nabi SAW ni seorang manusia yang dia tak suka orang baru lebih-lebih kat dia. Kalau dia datang ke tempat tak biasa sudah. Kalau Nabi macam tu. Ni kita hari ni, kalau pemimpin datang, kalau kita tak siap protokol untuk dia, sudah ngamuk dia. Kursi tak siap, apa tak siap untuk dia, ngamuk. Kan? Pemimpin hari ni bangga takbur lebih daripada Nabi SAW. Nabi SAW seorang manusia, bila dia datang satu tempat, dia tak suka orang bangun, hormat dia sampai gitu sekali. Tak suka. Nabi ni, pemimpin Nabi. Ya, bukan pemimpin Perdana Menteri, bukan yang berhormat, bukan. Kita belajar kitab ni, bukan saya sebut. Imam Ghazali sebut, nak marah Imam Ghazali. Kan? Baik. Kerana perkara itu amat dibenci. Bila dia berlalu di tempat kanak-kanak bermain, dia selalu memberi salam kepada mereka. Ni Nabi rendah diri dia. Bila lalu kawasan budak-budak kecil, dia tak semestinya suruh budak tu bagi salam, cium tangan dia tak. Dia bagi salam pada budak-budak. Yang kita hari ni, apa pula nak bagi salam kat dia? Apa orang tua? Biar dia lah orang bagi orang salam kat orang tua. Apa budak terhenti hormat orang tua? Kita hari ni. Padahal Nabi SAW, bila lalu satu kawasan, nampak budak ramai-ramai, Rasulullah panggil. Assalamualaikum. Bagi salam. Jawab budak-budak tu. Panggil. Biasanya Rasulullah akan panggil. Budak-budak datang jumpa Rasulullah bergurau semua. Lepas tu kalau Rasulullah tengok budak anak yatim, Rasulullah akan usap kepala budak tu. Gosok kepala budak tu kalau tahu tu anak yatim. Rendah diri Rasulullah sampai gitu sekali. Walaupun martabat dia cukup tinggi. Ya. Baik. Dia selalu bermain-main di tempat kanak-kanak. Dia selalu memberi salam kepada mereka. Baginda duduk bersama-sama para sahabatnya bercampur aduk. Seolah-olah ia salah seorang daripada mereka. Dia duduk ramai-ramai. Tak ada duduk asing jauh dia seorang. Tak ada. Betul-betul lah dia Nabi duduk jauh atas kursi tinggi apa semua. Tak. Duduk ramai-ramai satu tempat macam biasa. Tak ada orang kata besar sangat, tak ada. Ya. Baik. Sehingga apabila ada orang asing yang datang, sukar baginya untuk mengenal. Sehingga kan kalau orang datang, mana Nabi Muhammad? Orang tak tahu, tak perasan. Sebab Nabi Muhammad duduk ramai-ramai dengan orang ramai. Kalau kita hari ini maknanya pemimpin tu duduk tengah-tengah, orang datang, orang tahu dah tu pemimpinnya. Tapi Nabi Muhammad SAW seorang merendah diri. Bila duduk satu-satu majlis, bila datang satu majlis, Rasulullah tak suruh orang bangun layan dia, hormat dia, cium tangan, betul tak payah. Kan? Hak mana cium-cium tangan tu ada lah, tapi mana tak, bukan Rasulullah suruh. Bukan Rasulullah suruh. Kan? Lepas tu pula bila dah duduk, dah nampak budak-budak, layan budak-budak. Lepas tu duduk bersama pula dengan orang ramai, duduklah satu majlis, makan sila pun semua sama-sama. Lepas tu sampai orang datang pun jumpa, nak cari Nabi Muhammad pun tak jumpa cari. Kat mana Nabi Muhammad ni, siapa Nabi Muhammad, mana satu. Orang tak kenal. Sebab keadaan Nabi duduk bersama-sama dengan orang ramai. Ya. Mana satu Nabi kecuali setelah diberitahukan kepadanya. Ketika sedang duduk dalam suatu majlis bersama-sama para sahabat. Ya, mereka berbual-bual. Mereka berbual-bual mengenai urusan akhirat. Baginda turut bersama-sama bicarakan tentangnya. Sahabat-sahabat bila duduk dengan Rasulullah, mereka akan bincang perkara berkaitan dengan akhirat. Mereka tak bincang benda-benda dunia. Dunia dibincang juga untuk habuan dunia sementara je lah. Tak adalah bincang dunia sampai lupa akhirat. Duk buah kedai kopi sampai azan maghrib pun duk buah lagi. Duk buah kat kedai-kedai pasar malam semua suara azan maghrib tak reti lagi. Contoh. Kan? Ini berbual tu, bersembang-sembang tu boleh. Tapi reti tengoklah masuk-masuk waktu tak masuk waktu. Kan? Ni tak reti tengok masuk waktu tak masuk waktu. Orang macam ni tak tahu macam mana orang kata apa kat orang macam ni.
Kalau Nabi SAW duduk majlis sahabat-sahabat, dia akan manfaatkan masa itu untuk bermuzakarah, untuk berbincang berkenaan dengan akhirat. Berkenaan dengan akhirat. Sebab akhiratlah tempat kita nak pergi. Akhiratlah tempat kita nak pergi. Macam tuan-tuan nak pergi Mekah kan. Contoh nak pergi Mekah. Oh seronok nak pergi Mekah kan. Lepas ada 4-5 orang pun boleh pergi Mekah juga. Kita dah tentu bila jumpa dengan dia, kita akan bincang dengan dia. Bincang dengan dia agak-agak yang sampai sana nanti kita nak buat apa agak-agak yang seronoknya kita sampai sana, kita nak bangun malam, kita nak semayang malam, agak-agak sampai sana kita nak khatam Quran 30 juzuk ke. Seronok. Sebab kita nak pergi sana dan kita jumpa geng-geng nak pergi sana. Kita bincang dah buat perbincangan. Apa kamu bawa? Bawa apa? Kain ihram berapa lai bawa? Duit banyak mana bawa? Nak pergi sana agak-agak macam mana ni keadaan ni? Sihat tak sihat? Boleh tak pergi ni? Bincang tu tak habis-habis siang malam. Seronok nak pergi sana. Jadi sahabat-sahabat ni oleh kerana seronok nak pergi akhirat, bila bertemu sahabat-sahabat ni, oleh kerana mereka semua pakat nak pergi akhirat, mereka akan bincang pasal akhirat. Mereka tak rugikan masa tu untuk bincang dengan dunia. Mereka akan bincang pasal akhirat. Ya? Baik. Dan Rasulullah turut bersama berbicara tentang jika mereka berbual-bual tentang makan minum, baginda turut juga membicarakan perkara yang sama sebagai tanda belas kasihan dan tawaduk pada mereka sekalian. Mana Rasulullah itu turut berbual dengan mereka, bincang pasal apa pun Rasulullah sama dengan mereka. Tapi yang pastinya bila sembang tu, bak makan ke, bak minum ke, bak kerja ke, semua sampai ke akhirat. Makan, bincang pasal makan, tapi bincang pasal makan, bincang pasal apa? Makan kita ni memang kita perlu makan, tapi pastikan makanan yang masuk dalam tubuh kita ni makanan yang halal, makanan yang tidak hasil daripada hasil haram. Bincang yang tu. Minum, bincang pasal minum baru pastikan minum untuk apa? Untuk dapat kekuatan bila nak buat ibadah. Bincang tu kesudahannya sampai ke akhirat. Ingat bincang orang pagi ke petang, tak ada apa boleh dapat. Habis gitu. Ya. Jadi sia-sia. Sia-sia. Baik. Jika para sahabat sekalian selalu juga melakukan syair-syair, melagu-lagukan syair dalam majlis. Sahabat-sahabat ni bila duduk dalam majlis selalu buat syair. Biasa dah nak berhibur. Berhibur tak salah dalam Islam. Cuma yang pasti pilih lagu je. Nak berhibur, nak menyanyi, nak apa boleh. Nak syair ke, nak tajuk ke boleh. Ya. Baik. Jadi sahabat-sahabat biasa dia melagu-lagukan syair dan biasanya Rasulullah berada dalam majlis itu. Dan kadang-kadang mereka menyebut beberapa perkara yang pernah dilakukan dalam zaman jahiliah dulu sehingga menimbulkan perasaan geli hati dan tertawa. Apabila mereka sekalian tertawa, baginda hanya turut tersenyum. Setelah duduk juga, tapi bila orang tertawa terbahak-bahak, Rasulullah senyum. Sebab Rasulullah ni dia tak senyum, dia tak gelak macam kita. Rasulullah ni dia tak gelak macam kita. Kita ni gelak, ha ha